Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional macam biasa terus membisu dengan kenyataan resis Mahathir. Pemuda Amanah Nasional kesal dengan Perikatan Nasional PN yang terus membisu selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan kenyataan resis terhadap rakyat Malaysia berbangsa India. Naib ketuanya Amar Atan berkata, melihat Mahathir yang bertindak sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri ditakbir oleh PAS atau State Government 4 (SG4), pandangan resisnya sama sekali tidak boleh dianggap isu remeh. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menantunya lari ke luar negara juga langsung tidak berkata apa-apa mengenai hal tersebut. Menjadi persoalan kita ialah sekarang ini apa status tentang isu kes menantu Muhyiddin yang lari ke luar negara. Sampai bila dia melarikan diri dan bila beliau akan menyerah diri. Dan kita berharap supaya tak lama lagi isu itu dapat diselesaikan. Apabila kenyataan Mahathir tidak disanggah oleh PN, maka jelaslah siapa yang mahu memporak-porandakan keamanan dan perpaduan negara ini. Ingin saya ingatkan PN bahawa menyerang rakyat sendiri sungguh pun berbeza kaum dan agama tidak menjadikan kita lebih Melayu atau Islam, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini Mahathir dilapor mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana terikat dengan negara asal mereka. Pandangan itu disuarakan beliau dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India Tanti TV. Berikutan itu, Amar mendesak supaya Dr. Mahathir disiasat di bawah undang-undang jenayah berikutan kenyataannya di media sosial atau di media asing yang mendakwa rakyat Malaysia berbangsa India tidak setia sepenuhnya kepada Malaysia. Terdahulu, media melaporkan polis merakam keterangan Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana YKP di jam 8 pagi tadi. Jam 11 pagi tadi. Lapor Malaysia Gazette memetik sumber, sesi itu dibuat berhubung kenyataan Mahathir bahawa masyarakat India masih tidak setia sepenuhnya kepada negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Tun Mahathir Mohamad harap bersaralah, kata netizen. Muhasabahlah Mahathir. Di usia senja ini, anda pun dah hilang deposit. Dipetik daripada Harapan Daily. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dinasihatkan untuk bermuhasabah diri di usia senja begini dan tidak mengeluarkan kenyataan yang sengaja menakutkan rakyat. Jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata, demikian sebagai menjawab gesaan Dr. Mahathir Mohamad supaya Anwar memanggil pilihan raya umum PRU serta kritikan terhadap siasatan SPRM yang dikenakan ke atas anaknya yang juga ahli perniagaan Mirzan Mahathir. Tun Mahathir hilang deposit di Langkawi pada PRU. Anwar menang di Tambun. Jadi saya sarankan sebagai negarawan harus muhasabah di hari senja ini, kata beliau lagi. Kita harus meninggalkan satu legasi yang murni daripada cuba menakutkan dan mengeluarkan cerita seperti ini. Saya harap beliau lebih bermuhasabah, katanya pada sidang media selepas melancarkan pakej P-Hailing Rahmah hari ini. Pada masa sama, Fahmi menafikan dakwaan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam dengan seterunya susulan beberapa siasatan dan tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap pemimpin pembangkang. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, jikalau anda mengikuti sebenar-benarnya perjalanan politik Anwar Ibrahim, kita dapati bahawa Anwar Ibrahim boleh disenaraikan sebagai top nombor 1 pemimpin paling
penyabar yang ada di Malaysia. Beliau, kalaulah betul-betul Anwar Ibrahim ini berdendam, sudah lama sebenarnya beliau boleh melakukan jauh lebih besar daripada apa yang didakwa sekarang ini. Tetapi telah pun kita ketahui bahwa Anwar Ibrahim adalah seorang yang terlalu penyabar. Kadang-kadang geram juga, kata para penyokong Anwar sendiri. Kadang-kadang geram juga dengan kesabaran melampau Anwar Ibrahim ini. Sehingga kan beliau jarang sekali membuat dakwaan, laporan polis maupun laporan polis untuk kes dakwaan fitnah. Anwar Ibrahim betul-betul tahan hatinya, tidak pula membuat sesuatu tanpa tanpa berfikir panjang, dan jauh sekali untuk dikatakan sebagai berdendam. Fahmi menjelaskan itu hanyalah persepsi Dr. Mahathir sahaja dan ianya timbul dari perasaannya sendiri. Saya rasa itu persepsi Mahathir saja. Saya tidak lihat ini sebagai satu isu politik dendam atau bersifat dendam. Itu mungkin timbul dari perasaan Mahathir sendiri. Saya ingat Perdana Menteri sudah menyatakan beberapa kali ini bukan peribadi. Sekiranya ada sebarang perkara melibatkan harta rakyat, wang ringgit rakyat, maka dari segi itu ada hak untuk kerajaan meneliti dan ia terpakai kepada semua pihak, bukan satu individu atau kelompok tertentu sahaja, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim juga pernah menyatakan dia hairan kenapa ada orang yang tidak suka kalau Tun pula yang disiasat. Walhal itulah yang perlu dilakukan. Kita kena mula daripada jerung-jerung, kata Anwar Ibrahim. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Muhasabahlah diri Mahathir di usia senja ini. Bertaubatlah dan cepat-cepatlah bersarah daripada politik ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan isu pagi tadi. Seawal subuh kita terima berita bahwa Bersatu dan PAS retak berebut mahu jadi Perdana Menteri. Apa cerita? Oleh Akmal Manaf, dipetik daripada Harapan Daily. Tindakan Perikatan Nasional PN memberi bayangan seolah-olah kerajaan akan ditukar dalam masa terdekat adalah percubaan untuk mengalihkan tumpuan rakyat daripada masalah dalaman yang dihadapi blok pembangkang itu. Pandangan itu disuarakan Ahli Parlimen Bangi, Serizan Johan dalam rancangan temu bual secara atas talian tak deskrip yang bertajuk Siapa Diktator. Kita tak boleh nafikan kita sudah mula melihat keretakan hubungan antara Bersatu dan PAS, kata beliau. Sekarang ini PAS cuba untuk mengetengahkan seorang calon Perdana Menteri yang baru. Sebelum ini kita tahu calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi sekarang ini sudah ada nama Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Ini sudah tentu menunjukkan bahawa pengaruh Bersatu dalam Perikatan Nasional semakin berkurangan. Katanya dalam bual bicara yang bersiaran pada malam tadi itu. Ada juga netizen yang menyatakan bahawa dengan ini nampaknya mungkinkah Muhyiddin Yassin akan dipecat atau letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan bakal pula digantikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang kini merupakan calon Perdana Menteri daripada PAS. Dan kalau dilihat PAS lebih mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh yang lebih kuat berbanding Bersatu. Ini kerana PAS memiliki bilangan parlimen, ahli parlimen, kerusi parlimen yang lebih banyak berbanding Bersatu. Di samping itu, kalau dilihat juga punca kemenangan parti Bersatu sebenarnya adalah lebih kerana parti PAS. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut, Rezan juga mengatakan beliau turut mengimbas kembali peristiwa 5 ahli parlimen daripada Bersatu yang beralih sokongan kepada kerajaan perpaduan sebelum ini. Beliau mendakwa
Fakta itu, yaitu ahli parlimen beralih sokongan, menyebabkan PAS merasakan bahawa bersatu adalah kelemahan kepada mereka. Dengan kata yang lain, kini PAS mungkin merasakan bahawa parti bersatu kini menjadi beban, menjadi liability kepada mereka. Ditambah lagi, ada beberapa pemimpin daripada parti bersatu yang kini sudah sah masuk dalam kluster mahkamah. Jadi pastinya ini boleh mencalarkan imej Parti Gabungan Perikatan Nasional itu pembangkang, dan waktu nanti kempen mereka tidak dapat lagi menyerang menggunakan kaedah atau menggunakan isu fakta naratif kluster mahkamah, kerana ada daripada kalangan parti bersatu dan daripada Perikatan Nasional yang turut masuk di dalam kluster mahkamah itu. Jadi itu merupakan liability, bebanan besar kepada PAS. Jadi kata Serizan, saya melihat bahawa permainan politik akan ada perubahan kerajaan juga sebenarnya. Satu gangguan kepada isu yang mereka alami dalam Perikatan Nasional, ujar beliau lagi. Rupa-rupanya isu ataupun permainan mahu menukar kerajaan ini dicipta semata-mata untuk cuba menutupi gangguan masalah yang dialami dalam Perikatan Nasional, iaitu wujudnya keretakan antara Bersatu dan PAS kerana mahu jadi Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.